Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada jihadahu ila midin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli rabbana zidna ilma warzuqna wa ta'sir ya karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan muliakan Tuan Imam, tuan-tuan ahli kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada malam ini tuan-tuan untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Adab Mufrad bab yang ke-217. 216 Qala Amirul Mu'minin fil hadis Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi kitabih Al-Adab Al-Mufrad babu naqshil bunyan wa zakara ahadis. Telah berkata Amirul Mu'minin dalam hadis Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad bab pada menyatakan mengukir binaan, dan dia telah menyebutkan beberapa hadis. InsyaAllah tuan-tuan, pada hari ini kita sampai hadis yang ke-461. Hadis yang ke-461. Jadi hadis ini ialah haddatsana Adam, haddatsana Ibnu Abi Zi'b an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunajji ahadan minkum amalu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmati fasaddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minal duljah wa qasdil qasda wal qasdal qasda tabluhu. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita dalam bab berkenaan dengan naqshil bunyan, bab pada menyatakan mengukir binaan. Jadi di sini Imam Bukhari bawa satu hadis daripada Abu Hurairah. Sebelum ni kita dah bincang minggu lepas hadis berkenaan dengan surat yang dihantar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Mughirah bin Syu'bah, bertanyakan berkenaan dengan apakah wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Jadi maka Mughirah pun tahu pada Muawiyah, di antara doa, di antara yang Rasulullah pesan ialah setiap lepas mayang kamu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kemudian dia tambah lagi, benda yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah kasratus soal, banyak tanya, wa idha'atil mal, membazirkan harta, wa kana yanha an uqul ummahat, larang daripada derhaka pada orang tua, wa'dil banat, membunuh anak perempuan, wa man in wahad, dan juga melarang memberikan hak orang lain dan juga meminta-minta. Kemudian hari ini Imam Bukhari dia bawa terus berkenaan dengan hadis yang terakhir dalam tajuk mengukir bangunan ini. Selepas ini Imam Bukhari akan masuk bab berkenaan dengan rif, lemah lembut. Kita dah bincang lepas tuan, ialah wasiat
baginda yang disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menjadi dalil kepada hadis ini dalam tajuk yang dibawa oleh Imam Bukhari ialah berkenaan ila idha'atil mal, mempersia-siakan harta, membazir-bazir harta. Kemudian selepas itu juga disebut bahawa di sana di antara doa yang diminta supaya kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita minta kepada Allah supaya kita diminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah supaya kita jangan berbangga dengan apa yang kita ada, sebab apa yang kita ada itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sebab itu dikatakan wala yanfa'u zal jaddi, dan tak berguna kekayaan itu. Kenapa tak berguna? Minkal jaddu, kerana kekayaan itu daripada engkau. Macam mana aku nak berbangga dengan kekayaan ini sedangkan kekayaan itu daripada engkau ya Allah. Maka selepas itu kita lihat bagaimana Imam Bukhari dibawakan pula hadis berkenaan yang kita bincang pada hari ini, iaitu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, iaitu kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa lan yunji ahadan minkum amalu, tidak ada yang akan dapat menyelamatkan siapa pun di kalangan kamu kerana amalannya. Maksudnya amalan yang kita lakukan itu bukan jaminan untuk kita akan dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah ngabah dah lah kotor ni Allah Taala bagi, tak boleh berbangga. Kemudian amal pun baginda menyatakan bahawa amal sekalipun kita jangan rasakan bahawa amal aku ini yang akan menyebabkan aku masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kunci yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ni apa saja yang kita buat semata-mata untuk kita mengharap balas ihsan Allah Taala. Setengah orang tu kalau pakai motivasi tu biasa dia buat. Mata, kalau nak kira mata ya, nikmat mata ni sekalipun ditimbangkan dengan amalan yang kita ada, maka borek nikmat mata ni lagi yang Allah beri. Ini kan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat macam-macam nikmat Allah bagi. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Jadi di sini Imam Bukhari dia bawakan hadis berkenaan statement baginda sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah lan yunji ahadan minkum amalun. Tidak ada di kalangan kamu, tidak akan dapat menyelamatkan siapa pun di kalangan kamu amalan yang dia lakukan. La yadkhulul ahadun jannah bi amalih. Tidak akan masuk syurga seseorang dengan sebab amalannya. Ini yang kita rasa berun, tuan-tuan. Orang yang beramal pun Allah tak jamin masuk syurga, apatah lagi orang yang tak beramal. Jadi bila dengan macam tu, baginda sallallahu alaihi wasallam cakap mengeluarkan statement yang begitu, maka sahabat rasa pelik. Rasa pelik. Jadi sahabat tanya, "Qalu." Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, kalau macam tu, engkau sekali ke?" Macam itulah. "Wahai Rasulullah, engkau sekali ke?" Termasuk di situ bahawa tidak akan masuk syurga dengan sebab amalan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Rasulullah tu amalan dia hebat. Amalan dia hebat. Sahabat pun rasa pelik. "Adakah engkau termasuk sekali wahai Rasulullah?" Kata sahabat. Bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebut lan yunji ahadan minkum amalun. Tidak akan masuk syurga, tidak akan dapat menyelamatkan kamu pun daripada kalangan kamu dengan sebab amalannya. Kemudian sahabat tanya baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala anta ya Rasulullah?" "Engkau juga wahai Rasulullah?" Peliklah. Maka kata sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Qala wala ana." Ya, termasuk aku juga. Termasuk aku juga. Jadi berarti tuan-tuan bahawa baginda Allah terima dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak harapkan.
Kita cari titik-titik yang merupakan rahmat Allah itu turun kepada kita. Rahmat Allah itu turun kepada kita. Di antaranya yang kita bincang dulu, kita mengasihi makhluk di bumi. Siapa yang tidak mengasihi, siapa tidak membalas kasihan, maka Allah tidak mengasihan mereka. Tengok. Man la yarham la yurham. Nanti kita dah biasa dengar. Siapa yang tidak mengasihi, maka Allah tidak kasih pada mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita mengharapkan Allah memberikan rahmat. Kita beramal pun sebenarnya tuan-tuan, kita beramal, kita taubat, kita bersedekah. Sebenarnya apa? Sebenarnya kita nak Allah berikan rahmat dia pada kita, sayang dia pada kita. Kita merintih-rintih pada Allah Ta'ala. Apa tujuan dia? Supaya Allah sayang dengan kita. Itu dia punya kunci dia. Bukan sebab tangisan itu, tapi rintihan itu ialah kita nak Allah sayang pada kita. Sakit pun kita sabar. Sebab apa? Kita nak Allah sayang dengan kita. Jadi memanglah kita kata bahawa amalan itu di antara sebab masuk syurga. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan apa yang kamu amalkan. Memang sebab kita masuk syurga di antaranya ialah amalan, tetapi keputusan pada Allah Ta'ala. Keputusannya pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang keputusan. Kita pilih-pilih cadang-cadang keputusannya ke orang lain. Macam tu lah kira. Keputusan Allah Ta'ala. Kerja kita beramal dengan tujuan nak merintih, nak merayu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci itu, kena ingat betul-betul, jangan lupa tu. Kadang kita lupa ni. Alah, peraduhan kau tu dan serakah masjid 1,000 sebulan. Kau apa ada? Kau ada apa? Ini banyak ni tuan-tuan. Dah wangi. Jadi kalau kita sedekah pun, kadang kita sedekah RM1 pun, tapi kita harapkan rahmat kepada Allah Ta'ala, itu yang kita ada, ya Allah. Sebagainya, wallahu a'lam. Jadi di sini, qalu wala anta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau juga ke? Kata sahabat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala ana, ya. Aku juga macam tu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga aku. Illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatih. Melainkan dia kata, melainkan ayataghammadani, melainkan jika sekiranya, kata baginda, ayataghammadani, melainkan jika sekiranya, tengok baginda pun letak macam tu, melainkan jika sekiranya Allah menurunkan rahmatnya kepada aku. Fi'il mudhari' tu kan, melainkan jika Allah meliputi rahmatnya kepada aku. Ayat tuan, baginda pun dah macam tu. Jadi apa baginda kata? Kalau macam tu keadaan dia, kalau macam tu keadaannya tuan-tuan, macam manalah kedudukan kita ni? Apa jawapan dia? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat rahmat Allah ini, kita bukan gairah beramal tak tahu harap. Ada orang tu pula tahu ramai-ramai buyur-buyur ni, pakai buih, ya kan? Saya nak dapat rahmat Allah. Baginda kata, untuk kamu dapat rahmat Allah itu ialah dengan fasaddidu. Fasaddidu itu maksudnya, kalau ikut apa ni Syekh, saya cuba tengok Mustafa, Dr. Mustafa Dura ni, masa kita talaki kitab Adab Mufrad, sebahagian je lah dekat Masjid Shah Alam beberapa tahun yang lepas, pakai kitabnya lah. Dan Syekh Mustafa Dura, dia baca sikit, lepas tu dia kata, lepas ni kalau kau sampailah sendiri ilmu ni. Fasaddidu tu ialah, maksudnya kita melakukan kebaikan berdasarkan apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Fasaddidu, kita melakukan yang betul, iaitu kita melakukan qurabat, kita melakukan amalan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dunal ghulu wala taksir, tanpa melampau-lampau, tanpa mengambil mudah-mudah, ikut apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertengahan buat.
Pertengahan ni bukanlah maknanya malam main judi, besok malam semayang, siang main judi. Kalau ni setengahan, setengah main judi, setengah ni ada ni. Baik mana dah imam main ni. Ni cerita betul tuan. Imam kau imam. Kau pula main judi dah, imam ni. Maksud tengah main judi lah, imam ni. Sebagian-sebagian. Di fasad didu ni maksudnya ialah kita ambil jalan yang tepat. Sawab jalan yang tepat. Yang tepatnya apa? Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ikut ajaran Rasulullah? Yang sebetulnya sebab kita nak dapatkan rahmat Allah. Kat situ poin. Kenapa kita belajar statement Rasulullah? Sebab kita nak dapatkan rahmat Allah itu. Kita nak dapatkan rahmat Allah tadi. Fasad didu. Carilah jalan yang tepat. Waqaribu. Waqaribu maksudnya ialah hampirilah. Hampirilah maksudnya dengan kita istiqamah. Kita istiqamah. Kita tak dapat mengamalkan semua sekali apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita ambil mana yang kita mampu. Waqaribu, kita lakukan apa yang kita dapat laksanakan. Kemudian apa lagi? Rasulullah faham mungkin kita tak mampu. Dia kata apa lagi? Kita nak harapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita ketuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala di waktu-waktu tertentu. Waghdu waruhu wa syai'un minal duljah. Waghdu iaitu kamu laksanakanlah amal di awal pagi. Awal pagi. Waghdu ni biasa tuan-tuan ialah kalau orang Arab dia nak bergerakkan untanya, biasanya dia laksanakan pada wudu. Wudu ni waktu pagi, awal pagi. Sebab waktu pagi ni biasanya binatang dia tak stres. Dia tak stres. Keadaan masih tenang dan masa tu dia akan mulakan perjalanan di awal pagi. Waghdu. Carilah kebaikan di awal pagi. Waruhu. Dan juga di akhir petang. Di akhir siang. Maksudnya hampir-hampir pada maghrib. Dua nikmat ni tuan-tuan, siapa yang akan dapat? Waghdu waruhu. Iaitu orang yang berpuasa. Sebab orang berpuasa dia akan bangun sahur, waghdu, awal pagi. Dan waruhu, orang berpuasa juga dia akan berbuka, iaitu di akhir petang. Ini nikmat orang berpuasa. Sebab tu puasa dia antara amalan terbaik kan. Puasa Nabi Daud puasa. Jadi kesimpulannya untuk dapatkan rahmat Allah tadi, dia kembali balik pada puasa. Waghdu waruhu. Sebab nak dapatkan wudu, sebab nak dapatkan amalan kita beramal taat pada Allah di waktu awal pagi, iaitu waktu kita bersahur, waruhu, dan di waktu akhir petang, waktu kita berbuka puasa. Kita mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan bahawa wasiyamu li, puasa tu bagi aku, wa ana ajrun bi, akulah akan berikan ganjarannya. Jadi orang berpuasa tu memang dia punya rahmat Allah tu akan turun sebanyak-banyaknya kepada dia. Sebab di antaranya dia telah mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala di awal pagi dan juga di akhir siang, di waktu senja. Kemudian seterusnya baginda kata wa syai'un minal duljah, dan sedikit masa daripada tengah malam, iaitu membangun di akhir malam ya. Jadi di sini statement daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ini dibawa oleh Imam Bukhari kepada kita, iaitu di antara satu perkara yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa kita ni tak akan masuk syurga dengan sebab amalan kita. Jadi cara dia macam mana? Cara dia macam mana? Ialah dengan cara kita harapkan rahmat Allah. Macam mana dapatkan rahmat Allah? Iaitu kita ketuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa tertentu. Dan apa dia amalan yang dapat kita mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu berpuasa. Kemudian dikata dia wal qasda tablughu. Qasda tu iaitu berdikit-dikitlah. Buatlah ansu-ansu.
tablughu, akhirnya kamu akan sampai. Buat sikit-sikit kamu akan sampai. Maksud sampai ke situ ialah sama ada sampai mendapat ganjaran di akhirat ataupun dia akan mendapat nikmat di dunia. Maksud sampai ke situ. Qasda. Apa? Bersikit bergasu-gasu lah, maka kamu akan sampai. Maksud sampai di situ ialah kamu akan sampai dapat ganjaran di akhirat dengan sebab apa tadi? Dengan sebab ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang sahih, amalan baginda sallallahu alaihi wasallam, akidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu akan sampai juga, maksudnya kamu akan dapat nikmat di dunia ini. Jadi di sini Imam Bukhari bawa tajuk ini dalam bab berkenaan dengan mengukir bangunan. Naqshil bunyan, ukir bangunan. Dia nak ajar kita kat mana? Kat Tuhan. Berikit-ikit. Jangan kita membazir. Dalam hal dunia pun kita berjimat-jimat. Jangan membazir. Jangan hokap wana. Macam satu zaman tahun 80-an dulu kan, kita hokap nak habis sawah-sawah, kita buat ladang kelapa sawit. Habis. Sekarang ni semua dah jadi ladang kelapa sawit. Bila Covid sekarang ni, kita makan dah kita cukup. Nak buka padi, ladang padi, dah tanah dah korek. Sebab dulu kita kerja untuk menanam bahan-bahan makanan, komoditi untuk dijual. Komoditi untuk food, untuk makanan, kita tak beri tumpuan. Akhirnya tu habis semua sekali. Semua dia buat tanah kelapa sawit. Orang bawah mampu tak makan. Sekarang ni bertahan lagi tuan-tuan. Ni makin teruk ni. Keadaan makin teruk. Tuan-tuan siaplah. Ada tanah sekangkang tu, mulalah tanam-tanam sikit-sikit. Tanam sikit, tanam. Ada ikan, bola ikan. Ada kolam kecil tu jangan dibuang. Tampal, bola ikan. 3 bulan zat makan ikan kita. Sebab sekarang ni mungkin negara pengeluar semakin dah akan tak nak, dan akan datang tak ada orang nak pergi kerja, nak mengerjakan ladang. Apa kita nak makan? Duit ada, makanan tak ada. Kalau keadaan berterusan negara kita ni tahun 2031, ladang kelapa sawit kita akan seluas negeri Sabah. 2031 ladang kelapa sawit. Dan ladang padi kita 2031 hanya seluas negeri Sembilan. Jadi masa tu kita unggihlah kelapa sawit tu. Makan rabui. Jangan. Ini tentu sebab apa? Kadang-kadang kita tak ada pertengahan. Qasda. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit, jangan ubah segera sangat. Kita struktur. Baru ni masa bajet, baru ni tengok berapa banyak dia bagi untuk pertanian, untuk komoditi ekspor. Banyak dia bagi. Tapi untuk dalaman ni tak ada. Bantuan untuk kita tanam apa? Dulu YB kita ada bagi bantuan masa PKP tu kan, bagi tanam apa tu? Tanam sayur-sayur kat rumah. Sekarang ni tak ada dah. Kita kena fikir pada tuan. Jadi sebab itu syiar. Qasda. Kamu berdikit-dikit, nanti kamu akan sampai. Jadi itu Imam Bukhari bawakan hadis ini, wallahu a'lam tuan. Qala rahimahullah babur rifqi. Telah berkata rahimahullah bab pada menyatakan berlemah lembut. Hadis yang bab yang ke-207. Next page. Itu boleh ya. Ada tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan, lepas habis tajuk dah keluar dah tu. Cerita bangunan, cerita membazir. Jadi kita dah nampak dah berkenaan dengan konsep pembangunan yang
yang dicadangkan, yang dibawa oleh Imam Bukhari, yang dikumpulkan daripada statement baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk pula bab berkenaan dengan babur rifq, bab pada menyatakan lemah lembut. Dah cerita berkenaan dengan tak boleh dirikan bangunan dan sebagainya, dah cerita berkenaan dengan kamu kena cari rahmat Allah Ta'ala. Lepas itu terus dia masuk bab berkenaan dengan lemah lembut. Kan ada dia punya apa tu, dia punya sambungan itu. Bab berkenaan rifq, lemah lembut. Lemah lembutnya apa tuan-tuan? Ini yang perlu sesama kita faham ni. Ini kerana banyak orang Melayu dia faham lemah lembut ni, dia ni tu nampak lembut tapi hati padu. Lemah lembut ni apa aja? Lemah lembut tu maksudnya ialah kita lemah lembut tu maksudnya ialah mana tadi ya? Lin tu maksudnya ialah kita ambil pendekatan yang paling ringan, yang paling mudah. Itu dikatakan lemah lembut. Bab rifq, bab pada nyatakan bersifat lemah lembut. Al-lin, arif kan? Ambil yang paling mudah seseorang tadi. Tuan-tuan, Rasulullah yang kita akan bincang dalam hadis nanti, Rasulullah perkara yang berkaitan dengan dirinya, maka dia akan bertolak ansur. Tetapi perkara yang berkaitan dengan kehormatan, dengan perjanjian, dengan peraturan, dia akan tegas. Tapi mana yang bab diri dia, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bertolak ansur. Macam rumah kan. Macam rumah dia kecil. Tapi dia kata nikmat yang paling baik ialah Baitul Wasi' kan. Di antara nikmat yang baik rumah yang luas. Tapi rumah Rasulullah SAW sendiri rumahnya kecil je. Itu. Jadi untuk diri dia, untuk kepentingan diri dia, dia akan bertolak ansur. Tapi kalau untuk kepentingan agama, untuk kepentingan perjuangan, untuk kepentingan yang lain, dia akan tegas. Bagi Rasulullah SAW. Jadi di sini Imam Bukhari bawa qala rahimahullah babur rifq, bab pada menyatakan bersifat lembut. Bab pada menyatakan bersifat lembut. Saya terus ambil daripada hadis ini Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Isteri baginda itu Aisyah. Di antara isteri baginda lagi ialah Ramlah, Ummu Habibah. Dan yang menarik tuan-tuan, kalau disebut di sini sebelum kita terlupa bahawa Rasulullah berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Ummu Habibah ataupun Ramlah, adalah merupakan anak kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ialah musuh ketat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia berbapa mentuakan musuh dia. Dan Abu Sufyan sangat gembira perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan anak dia. Masa tu anaknya berhijrah ke Habsyah. Jadi nak ceritanya berkenaan dengan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam dan sifat Abu Sufyan tadi. Jadi di sini isterinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu ada isteri ramai. Biasanya kalau lepas asar tu dia akan pergi rumah isteri yang tua dulu. Satu dua sampai mengili sampai yang muda sekali. Last lima Aisyah lah. Qalat daripada Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dakhala rahtun minal yahud ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhala biasanya kalau dakhala ni dia akan masuk ke dalam, awak akan datang ke rumah kita. Kalau ja'a ni mungkin datang ke pasar. Ja'a ila. Tapi kalau dakhala tu maksudnya dia datang di rumah dia. Dakhala rahtun, telah datang, telah masuk menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Rahtun ni ialah kurang daripada 10 orang. Hadis itu tadi kalau tuan tengok dalam muka surat 9.
Siapa ada buku tengok muka 9 ya. Imam Bukhari dia ulang balik. Muka 9 hadis yang 300 boleh. Muka 9 hadis yang ke 300 boleh. Dia dah sebut. Yang ni dia ambil bab berkenaan laisal mu'min bit ta'ani. Mukmin bukan seorang yang bersifat mencela. Kan? Hadis 300 boleh. Dia bawa hadis ni. Tapi yang sini juga dia bawa lagi, Imam Bukhari bawa lagi hadis tu dalam bab berkenaan dengan rif, lemah lembut. Ini kehebatan Imam Bukhari. Seperti dia Imam Syafi'i tuan-tuan. Imam Syafi'i yang pernah kita sebut dulu, dia tidur di rumah tok guru je. Dia tak kata apa yang kau fikirkan bulan tadi wahai Syafi'i. Dia kata wahai guruku, aku fikirkan hadis baginda sallallahu ya Abar Umir ma fa'alan nu'ir. Wahai Abar Umir, apa yang melakukan anak dengan burung yang kamu pelihara. Kata Imam Syafi'i, aku dapat mengeluarkan berpuluh-puluh, menyelesaikan berpuluh-puluh masalah daripada hadis tersebut. Jadi begitu juga Imam Bukhari. Satu hadis baginda SAW itu diulas, dilakukan analisa, maka dia mampu mengeluarkan beberapa pengajaran. Di sini hadis yang sama dia ulang balik. Setengah orang mengobarkan, alah Imam Bukhari itu je ilmu lah ulang benda yang sama ya. Dia pun sudut yang lain kan. Macam tafsir lah. Tentang kalau baca tafsir, tuan-tuan baca fi Zilal Quran dengan tuan guru Sa'adur Rahim, lain tafsir je. Sebab yang tulis je saya Qutub. Kita belajar tafsir Amonen dan tuan guru kita Ustaz Nur Azman, lain tafsirnya. Sebab yang tulisnya Profesor tu Hamka, ni Syekh apa tu di Suria tu. Jadi berbeza-beza lah. Dia tengok sudut ayat yang sama, tapi sudut yang berbeza. Jadi Imam Bukhari macam tu juga. Hadis ni diletakkan di sini, yang ni diletakkan di sini. Itu di antara kefakihan seorang ulama. Jadi ulama yang akan datang ni dia kaji-kaji balik kat mana dia nak tengok. Itu nak nyatakan betapa jamik maniknya statement baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil dalam bab berkenaan bab rif. Rif tu sudah sebut tadi tuan-tuan, iaitu kita ambil jalan yang paling yang paling mudah. Rif tu lambut ni bukan macam sotong. Lelaki sotong tu kan, itulah lambut anak ni masalah lambut tapi sotong tu. Jadi jalan lambut ni ambil yang paling mudah. Jadi di sini kisah berkenaan dengan dakhala rahtun ala Rasulullah, masuk sekumpulan iaitu bawah daripada 10 orang, sekumpulan Yahudi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata assalamu alaikum. Assam, dia punya assalamualaikum. Dia buat apa tuan-tuan? Lam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sam tu maksudnya mati, al-maut. Orang Yahudi ni memang kelebihan dia, mampu kecerdikan dia untuk mengubah kalimah Allah Ta'ala. Perkataan dia. Orang cerdik. Macam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulu baba sujada wa qulu hittatun. Allah kata macam tu. Maka katakanlah hittatun, ampunkanlah, gugurkanlah kesalahan kami. Naghfir lakum, kami akan mengampunkan kamu. Orang Yahudi kata apa? Wa qulu hintatun. Dia tambah nun. Katakanlah gandum-gandum kami. Ini Yahudi punya style. Jadi tu orang Yahudi, dia suka ubah. Dia pakar bahasa ni. Jadi kat situ macam tu juga. Faqul tu okey. Faqalu assalamu alaikum. Dia pun kata assalamualaikum. Celakalah, matilah untuk kamu. Jadi tuan-tuan, kita tu kadang-kadang tu dengan tidak niat kan, dengan tidak berniat kita kata macam tu juga, assalamualaikum, assalamualaikum. Selalu ni orang kita assalamualaikum je. Lepas tu WhatsApp pula lagi pula bondo tulis langsung hilang. Tak payahlah aku tulis assalamualaikum. Tulis apa ni, tulislah apa-apa benda. Salam sejahtera jadi nak tulis betul-betul. Assalamualaikum, assalamualaikum ni. Jadi sam ni sama macam Yahudi. Biasa kan? Assalamualaikum. Assalamu kepada kamu. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, fafahim tuha. Jadi Aisyah seorang yang bijak ya. Jadi kalau orang rumah kita ni tak bijak, pun salam, masuklah dia. Padahal hamba itu salam tak betul. Tengok.
Cumanya yang bagi salam ni Yahudi ni sengaja dia buat. Dia berbeza kalau tak sengaja tuan-tuan, macam orang kita kan baca Quran. Ayamun ma'dudat, ayam macam innallaha ma'allazina taqau. Takau ke baik. Takau tu kampung takau ke kantau. Innallaha ma'allazina taqau. Itu bukan niat ya. Yang ni dia sengaja. Jadi dia sengaja. Jadi bila sengaja tu assalamualaikum, maka Aisyah aku faham dia kata alaikumsalam dan laknat. Ke atas kamu kematian dan laknat. Maka kata Nabi sallallahu mahlan ya Aisyah, belum lembut Aisyah. Allah innallaha yuhibbul rifqa fil amri kulli. Allah suka lemah lembut pada semua urusan. Rifq maksud itu tuan apa dia? Kalau untuk kepentingan diri, tengok Rasulullah akan bertolak ansur. Setengah orang menjadikan hadis ini untuk memberi ruang kepada golongan kafir nak pijak kepada Islam. Ini bukan tujuan nak membenarkan mereka itu pijak kepala, tapi ini dalam perkara berkenaan dengan sekiranya kepentingan diri, Rasulullah biarkan saja. Yang keduanya, kemudian fakultu ya Rasulullah awalam tasma', tak dengar ke? Maka kata qad qultu. Rasulullah kata aku dengar dan aku telah kata wa alaikum, atas kamu. Jadi tuan-tuan, di sini kita lihat Rasulullah apa je nak diherankan dengan doa Yahudi tersebut. Sebab doa Yahudi itu tidak makbul dan doa dia lebih makbul. Jadi dalam keadaan itu maka kita lihat bagaimana Rasulullah lin dah lembut. Sebab tak ada kesan pun macam budak marah kita kan, atuk ni macamnya macam atuk. Alah budak, peduli alah. Bukan bagi kesan apa-apa pun. Macam rumah kita baru menggigit kita. Bukan bagi kesan apa-apa pun, dengar ajalah. Tengok. Jadi Rasulullah macam tu juga. Yahudi itu cakap dia macam-macam, bukan bagi kesan apa-apa pun. Sebab doanya tidak dengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemua ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita betapa sesungguhnya Rasulullah dia ambil jalan yang paling mudah, benda yang ada kepentingan diri dia. Satu gambaran yang cukup cantik berkenaan dengan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam tuan-tuan. Baik Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat lemah lembut dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka berpendapat lemah lembut ni adil. Contoh, seseorang lelaki yang beristeri lebih daripada satu memang mampu berlaku adil dalam soal nafkah zahir. Contoh makanan, pakaian, kediaman, kenderaan, penggiliran siang dan malam. Apa maksud? Buya Hamka kata memang tak akan boleh berlaku adil dalam soal keadilan soal hati, keadilan syahwat tubuh, keadilan cinta, kasih, sayang, rindu, kecenderungan kepada yang seorang dan kurang cenderung kepada yang lain. Apa maksud kata-kata Buya Hamka ni Ustaz? Wallahu a'lam tuan-tuan. Ya, ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tak akan mampu untuk melakukan keadilan untuk wanita isteri-isteri kamu walaupun kamu cuba untuk semampu mungkin. Jadi keadilan tu dalam pembahagian yang zahir itu kita kena bagi. Tapi masalah kasih sayang tu kita dengan Allah Taala lah. Cuma kita yang ngobrol kat dia tu ada si dua orang. Si satu ke dua? Satu orang. Apa ni cumanya daripada sudut zahir kita memang kita kena pastikan. Tapi di sudut yang batin tu kita tak nampak dan cumanya kita yang cerita pada dia. Cerita pada dia. Ada orang sikit dia tuan, ada orang tu dia isteri dia meninggal, lepas tu kahwin baru. Dia siap bagi tahu pada isteri yang baru tu, kau jangan sentuh barang-barang isteri dia yang lama ni sebab aku sayang lagi pada dia. Ni rumah yang baru dah depan dia. Itu tak kononnya tu. Jadi perasaan tu kita simpan. Tapi yang zahir tu kita sesama baik. Untuk saya sendiri dan tuan-tuan lah mana yang berikah dua tu kan. Wallahu a'lam tuan, menurut Allah Subhanahu Wa Taala yang satu kelemahan kita sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.